Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa fi ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan maaf baca yang masih menetapkan hajat kita lah. Menetapkan hati kita kepada jalan untuk turut serta dalam majlis ketuhanan lah. Majlis ilmu, majlis zikirullah terutamanya lah. Dan melalui apa nama tu, pengkajian jalan sanak aribillah ni. Jadi di sini teman uh, pada mengulangi balik lah kebanyakannya bagi refresh balik lah pesanan-pesanan kan. Antara uh, apa nama tu, keperluan kita menetapkan hati kan. Sebab apa, dalam majlis ketuhanan ni pun ada pencucian kan. Pencucian tu hasil apa? Hasil daripada kita bercampur dengan mukaranah dunia lah. Ah, kita masuk dengan apa nama, dengan zulmat, dengan hijab, kita masuk ke sini, kita cuci kesemuanya melalui jalan taubat kan, melalui jalan kesedaran, melalui jalan mengingati kematian kan, dalam tu zikirullahnya kan, zikir mautnya. Jadi kalau kita lalai kan, sekadar kita solat kemudian aqimus solat, apa nama tu, la zikri kan, maknanya kita belum mendirikan solat untuk mengingati Allah. Tapi kalau sekiranya dalam solat pun tak mampu mengingati Allah, bagaimana? Itu menjadi persoalan. Hudur hati kita ke mana waktu solat? Ataupun kadang sekadar kita bercampur-campur kan, bercampur-campur. Sekejap okey, sekejap tak okey. Jadi kita latih di luar, apa nama tu, di luar uh, solat untuk menetapkan hati supaya berjalannya zikirullah tu setiap detik kita, setiap kemampuan detik kita kan. Dalam kita menjalankan urusan keduniaan. Ha. Hidup hati kita dengan jalan zikirullah ni. Sebab apa? Mata pelajaran zikirullah ni telah dipelopori ataupun ditarbiahkan oleh para masyaikh yang terdahulu, yang muktabar, yang sahih dia punya pentarbiahan dia, dia punya mata pelajaran dia, pengkajian zikir dia, penghuraian pencerahan ilmu tasawuf dia. Mana muktabar, mana diterima kan, bukannya bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah kan. Tidak mengandungi apa nama tu, anasir kesesatan kan. Jauh sekali ya kita, maknanya kita bermohon pada Allah supaya menetapkan hati ya. Tidak apa nama tu, tidak sangkut di tengah jalan. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Lepas dia punya vision, kalau kita ketahui, matlamat kita ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Menetapkan betul-betul Allah sebagai tujuan hati, dan redha menjadi tujuan tuntutan dambaan hati jiwa kita daripada dunia sampai akhirat kan. Jadi mata pelajaran ni tidak terlalu menekankan ganjaran pahala, duk teringat buat zikir ni berapa banyak pahala, apa fadilat, kurang lah. Tapi bagi orang permulaan, dia ceritalah, ini zikir ni beratus kali, ini dapat ini, dapat ini. Jadi tak apalah, kita bagi yang nak faham itu tak apalah, dia Allah dia boleh baca lah hadis Nabi berkenaan ganjaran ni bila baca doa ni, apa nama, wirid ini, kebun lah, pokok pohon lah, istana di syurga lah. Jadi di situ para masyaikh jalan ini meletakkan itu sebagai bukan tujuan. Sebagai kata orang dorongan, macam budak-budak. Adik pergi dan dia nak, nanti mak upah nah 5 kupang maksudnya. Dorongan kan, sebagai dorongan. Tak salah benda pahala tu. Ada juga mata apa nama tu, tarbiyah guru ustaz dalam, kita tengok dalam macam-macam TikTok tu lah. Dia canggahnya orang tak, orang nak pahala. Sorgah pula kan. Kita tak ada lah.
Nak pahala pun tak apa juga kan jalan Allah kan. Cuma kedudukan darajah hati kita. Sebab zikir dah kita faham. Ada zikir hasanah, ada zikir darajah. Darajah khususiyah. Beramal ni kerana apa? Kerana nak meningkatkan darajah hati. Kadang-kadang bukan apa dalam pelajaran ni, kita tak digalakkan baca ini wirid ni. Try lah wirid ni. Ni 100 kali, bantai lah. Ni 700 kali. Semua dia sapu ni. Kalau dia sapu semua, dia martabat dia yang kat mana? Martabat, mata pelajaran, zikir, hasanah, ambil lah yang tu. Cuma dalam jalan ni khususiah. Bila khususiah tu, poin satu ni lah. Kafiat ni, ini. Tapi kita rasa tamak. Dalam beramal ni, tamak loba, hal loba betul ada. Tak puas ni. Tutup, diam je apa ada. Kita nak dah baca apa semua. Udah. Satu mata pelajaran tu dah tersasar. Kemudian tak nak ikut majlis. Dah ditradisikan oleh Tuan Syed Abdul Haq Rokan begini macam wajuhnya. Dan bahkan dulu lagi Syed seminggu sekali. Sekarang seminggu 2 kali. Takkan nak buat macam tu kan. Ini saya pun buat mingguan. Sampai datang-datang. Tapi dia kata orang tu dia galakkan sebulan sekali tu at least ada kan. Sebab apa? Dia kena faham bahawa kekuatan tu mengalir daripada sanad kepada jemaah. Kan? Kalau seorang-seorang tu Rasulullah kata orang yang beramal seorang-seorang dia mudah diserang serigala. Pasal duduk seorang-seorang, seko-seko, kami biri-biri. Kan? Kalau kita tengok seko-seko dia, senang dia faham. Tapi kalau dia bergerombolan, duduk dalam ramai-ramai jemaah, serigala pun takut dekat. Itu perumpamaan kiah dia kan. Jadi, dalam pesanan-pesanan ni, supaya membangkitkan iltizam kita kan. Membangkitkan kekuatan untuk istiqamah. Kadang istiqamah ni susah. Bunyi je sedap ni baca istiqamah kan. Tapi beramal bila buat, oh Allah nak cepat habis. Jadi di mana hudur jazbah kekuatan ni? Yang kita cari, yang kita nak ni, kita nak mencanai warid di dalam qalbi kita. Bila kita zikir Allah tapi mesti ada perubahan cuaca. Perubahan cuaca dari segi penglihatan. Nak lagi refresh balik. Perubahan cuaca melalui pendengaran. Perubahan cuaca melalui qalbi. Melalui perasaan. Ada lagi satu perubahan cuaca melalui yang tu yang kata orang tu bonus lah melalui bauan. Perubahan cuaca melalui tubuh, jasad. Kadang bila berzikir dia rasa panas. Kadang-kadang rasa sejuk, kadang berpeluh. Itu ekstra lah kan. Itu kita berbicara lain. Selalunya yang perubahan-perubahan yang ada 5 tu lebih kurang, dia alami waktu suluk. Waktu tahajud ni ada 3 je kadang. Perasaan, penglihatan, pendengaran je. Tapi yang lagi 2 itu orang yang dah suluk. Bahkan lebih dahsyat lagi. Bahkan perubahan kekuatan jazbah ilahiyah yang sampai bagi orang suluk seperti mana dalam kitab-kitab sufi kita baca. Pasal kadang-kadang berlaku dia menjerit tiba-tiba dia rasa melihat kebesaran Allah. Bahkan paling maksimanya meninggal situ ya. Tu kita disuluk tak jarang lah berlaku kan. Tak pernah berlaku orang meninggal nanti yang jenuh cari postmortem polis pula nanya sama kan. Yang biasa kita tahu dia mengalami satu perubahan yang kuat. Wujudan, zauqi dan wujudan. Zauq tu mendapat rasa, wujudan melihat kenyataan. Melihat kenyataan inilah orang kata membantu untuk menguatkan tahqiq kita, batin kita kan. Jadi bila dia keluar suluk tu dia rasa dah syuhud. Syuhud dia jadi dah 24 jam orang yang memandang syahid dia syuhada. Dia syuhada, dia dalam atas dunia lagi syuhada. Setengah orang kata syuhada dah meninggal boleh jadi syuhada kan. Ini atas dunia 24 jam. Asyik memandang kebesaran Allah. Kalau dia meninggal pun dia syahid. Tapi cuma syahid dia bukan martabat orang yang berperang kan. Kena jasad dia tak dikapankan itu semua. Itu macam berlaku di Palestin kan. Itu kita tak sampai. Cuma yang ni adalah hubungan dia, hubungan mahabbah dia dengan Allah. Semata-mata dengan Allah. Dia tak peduli jasad dia macam mana ke. Orang nak cop dia syahid tak syahid, dia tak peduli. Bagi orang yang syuhud dengan Allah ni dah daimun dah al-ma'iyah dengan Allah, dia tak peduli apa orang nak kata dia. Dia tak kira lah orang nak kata dia kecam ke. Tu kata Bahbak, kata Tuan Syekh Abdul Wahab Abdul Manaf. Dia kata orang dari usul ni, dia tak terkesan dengan pujian dan tidak terancam dengan kejian manusia. Dia tak ada rasa apa. Dia tak ada rasa. Dia tak ada terkesan. Mungkin dia tengok orang kata,
Tak, dia dah kata, dia ignore lah, tak lah. Sebab apa? Dia tahu hubungan dengan Allah macam mana. Dia tak perlu orang nak menilai, dia tak perlu. Cuma dalam jalan ini, kita kena didik hati kita melalui jalan guru, wasilah murabi kan. Menerangkan, khalifah menerangkan begini-begini. Mentawajuhkan. Tawajuh itu pun dari sudut doanya, melalui keberkatan para masyaikh yang terdahulu, yang menyampaikan mata pelajaran daripada tali temad susu galuh tu sampai ke kita. Tempaan yang kita dapat ni adalah berdasarkan doa dan sir daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang dia dapat tumpahnya rahsia daripada Rasulullah SAW. Pasal kekuatan jazbah melalui para sahabat yang diterima jalan ni berbeza-beza. Sayyidina Abu Bakar beza, Sayyidina Ali beza, Uthman beza. Kan dia mau Rasulullah nilai melalui perwatakan dan tahap keimanan masing-masing kan. Itu pasal kita tengok tarikat Muktabarah ada lebih kurang 40 hingga 50 cabang kan. Chistiyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah terpecah banyak, Mazhariyah, Khalidiyah, kemudian banyak lagi lah. Syekh Abdul Qadir Jalani pun ada jalan dia kan. Jalan kita tak petikaikan jalan lain selagi dia orang tauhidnya adalah tauhid mengesakan Allah dan mengikut mazhab yang muktabar lah. Mazhab fiqh apa semua tu, Malaysia apa nama tu, pemuka tasawuf yang tersohor, Syekh Junaid Al-Baghdadi dan berbagai lagi lah, Syekh Sazili kan. Kita tak tentu lah. Sebab jalan ni kalau kita menyibukkan hati kita dengan orang lain, nak membanding-banding ni itu begini, kita buang masa. Buang masa nak bergaduh apa semua. Sebab bagi orang arif billah, dia memanfaatkan masa tu dengan betul-betul. Dia tumpu, dia terhudur, dia rasa masa tu um, apa nama tu, satu modal untuk dia. Bahkan dalam menyebut, apabila aku lalai daripada mengingati Allah, walaupun sesaat, maka aku akan iktiraf diri aku kafir. Bagi itu dia menghukum diri. Jangan duduk dalam kelalaian. Jadi kalau kita duduk boleh menung, teringat masa lalu, berkena, kemudian panjang angan pula, lepas ni kalau kaya lah, begitu, begini. Tak ada. Kita tak ada itu. Kita yang mana usaha, yang mana ada, kita jalan je kan. Kemudian kita dapat harta apa semua, kita memberi mengikut sunnah Rasulullah, berinfak, berzakat, apa semua kan. Kita buat secara yang terbaik untuk apa kadar kita kan. Kemudian tak gelojoh mencari harta pula, dunia apa semua. Sampai tinggal solat lah, sampai apa kan. Susah hatinya mengenang, bertempik stamp kata tu ayah Haji Basri dulu. Tembik stamp RM2 ni, RM5 ni, belakang ni RM1. Dia cerita kan. Maknanya terlalu memikir dunia. Dia teman tengok ceramah dia. Dia menakalkan, mendescribekan bagaimana orang memikir dunia kat pejabat. Pergi pen tu gigit pen menu. Itu masuk dalam kepala tu. Kita dalam batin cara nak syambadi Khalidiyah. Merosak ke kalbi, menyerahkan kembali urusan kepada Allah. Kan, kalau Allah kata, Rasulullah berdoa, ya Allah Tuhanku, janganlah kau serahkan urusan kepada diriku. Nescaya aku, apa nama tu, walaupun kau serahkan urusan saat pun. Nabi SAW tak nak Allah Ta'ala serah urusan, apa juga urusan pada diri dia sendiri. Biarlah urusan tu diserahkan kepada Allah. Mengikut kadar usaha, Rasulullah tak berusaha. Cuma batin dia hidup, menyerahkan balik. Sampai apa nama tu, Allah berfirman lah di kursi teman baca. Andai kata kamu meninggalkan aku dalam segala perbuatan urusanmu, maka aku serahkan urusan kamu kepada diri kamu. Bila Allah serahkan urusan kita pada kekuatan diri kita, hancur. Mula buat ni tak kena, buat ni tak kena, perhatikan. Apabila kita menyerah diri, maka Allah kata biar aku uruskan. Maka insya-Allah urusan kita semua cantik pergi. Kan elok ya. Kalau kita mengiktikad, aku nak buat itu, aku nak buat ini, memang dia akan